اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada hari ini. So setakat ni majoriti dapat melihat Ustaz punya skrin Mohon untuk respon. Boleh nampak skrin Ustaz setakat ni? Nampak. Okay, so sekarang ni Ustaz buka maklumat kursus dan apa yang display di hadapan kamu adalah berkaitan dengan maklumat CTU 152 lah. Baik, so ada beberapa perkara yang Ustaz akan share kepada kamu pada kelas yang pertama ini. So terlebih dahulu Ustaz ucapkan tahniah bagi yang telah berjaya lah dan memperolehi keputusan yang baik kan pada pertemuan ataupun semester yang lepas. Bagi yang kurang memuaskan ataupun tidak menepati target itu, boleh baiki semula lah untuk semester ni insyaAllah kan. Antara salah satu doa yang bagus untuk kita amalkan setiap kali kita memulakan apa-apa saja pekerjaan, menuntut ilmu ataupun apa-apa sahajalah adalah doa yang dibacakan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tu pendek tapi dia memberi maksud yang padat lah. Okey, doa pendek tapi maksud dia padat. So apa benda yang Ustaz nak share kepada kamu pada pertemuan pertama kita ni, tidak lain tidak bukan adalah pengenalan kursus lah. Okey, pengenalan kursus. Okey, baik. So bila kita nak mula belajar ni, kita mesti mengenali dan mengetahui dengan lebih lanjut kan tentang apa benda yang kita nak belajar sebenarnya. Okey, terlebih dahulu saya akan bentangkan sedikit tentang kursus ataupun informasi kursus ini. Okey, yang mana informasi kursus ini kalau kita lihat tajuknya adalah Penghayatan Etika dan Peradaban 1. So CTU 152 Baik, so nama subjek ini adalah Penghayatan Etika dan Peradaban 1 So maknanya ada yang kedua, ada. Okey, nanti masa kamu degree kamu akan ambil yang kedua insya-Allah kan. So nanti bila degree ada subjek yang akan kamu sambung iaitu kesinambungan daripada tajuk yang kita pelajari pada semester yang kedua inilah. Okey. So saya tunjukkan sedikit tentang apa outcome yang boleh kamu perolehi setelah kamu mempelajari subjek ini. Baik, yang pertama sekali kamu dapat menjelaskan konsep etika dan peradaban lah dalam konteks penghayatannya mengikut acuan Malaysia. So setelah kamu belajar subjek ini, itulah yang akan dibentangkan, difahami oleh para pelajar. Dan yang kedua, membincangkan tentang isu kontemporari berkaitan ekonomi, politik, sosial, budaya. Okey. So daripada perspektif etika dan peradaban. So setelah kamu mempelajari subjek ini, inilah yang akan kamu perolehi. Dan untuk makluman kamu, sekarang ni majoriti daripada kamu adalah berumur 19 tahun, betul? Dan kamu pun dah layak mengundi kan. Jadi bila kita belajar tajuk ini, sebenarnya dia membuka minda kamu untuk mengetahui tentang ekonomi, politik, budaya dalam Malaysia itu sendiri. Sebab kebanyakan remaja yang berumur sama dengan kamu, kebanyakan daripada mereka tidak ingin mengambil tahu sangatlah berkenaan dengan perihal kenegaraan ini. Kan hakikatnya sepatutnya tidak begitu, sebab kamu seorang yang sudah mempunyai kelayakan untuk mengundi, kamu perlu memahami ekonomi, politik, sosial dan budaya. Tapi bukanlah subjek ni nak memperkenalkan tentang pentingnya mengundi, itu tidak. Cumanya dia nak cerita kepada kamu semua adalah berkaitan dengan suasana dan situasi di negara kita Malaysia. Kan kadang-kadang bila orang tanya kepada kita kan, macam mana, apa pandangan kau dengan ekonomi, aku tak tahulah, asal aku dapat PTPTN sudahlah.
kan, asal aku dapat duit daripada mak ayah aku sudahlah. Kan. Apa pandangan kau dengan sosial ataupun budaya masyarakat Malaysia pada hari ini? Kan, aku tak tahu lah. Aku kerja aku pagi-pagi aku buka handphone, tengok TikTok, tengok Facebook, tengok Twitter, dan aku pun like tweet ataupun TikTok page ataupun TikTok, lepas tu page Facebook pun aku like yang tak heavy lah, tak adalah nak bincang pasal negara ke ekonomi kan. Aku malas lah nak fikir benda-benda macam tu. Ini cara fikir umur sebaya kamu pada hari ni, dan Ustaz tak katakan semualah, tapi kebanyakan itu ada. Kan? Jadi bila kita belajar subjek CTU 152 ini, penghayatan budaya peradaban ini, dia cuba nak memberi kesedaran ataupun pengetahuan tentang kepentingan untuk kamu memahamilah situasi semasa dan sebagainya. Okey, jadi selepas kamu mempelajari subjek ini, sekurang-kurangnya kamu dah boleh dah bincang tentang isu contemporary, kan? So kamu tengok kan TikTok baru ni yang kes Will Smith tampar siapa tu? Chris Rock tu kan? Kan, itu kalau kamu perhatikan kenapa berlaku begitu. Antara sebab musabab utama adalah Chris Rock dah menjadikan budaya, orang kata apa, sarkazm tu ataupun kutuk hina tu sebagai satu budaya, cara dia, kan. Jadi kesan dia itulah, namparlah jawabnya kan. Jadi bila kita belajar subjek CTU 152 ni, dia cuba nak memberi kesedaran kepada kita bahawa kita hidup ini bermasyarakat. So once bila kita berada dalam satu majlis ataupun apa-apalah situasi dan suasana, kita perlu memikirkan kesan, sebab musabab, kadang-kadang bila kita pergi ke tempat orang asli sebagai contoh, ataupun kita pergi ke negeri-negeri yang bukan daripada negeri kita, budaya mereka berbeza-beza. Kan, kadang-kadang sebahagian kita tidak mengambil cakna tentang perkara ni. So bila dia orang Penang, dia nak bawa budaya Penang tu pergi ke Kuala Lumpur, kan. Cakap kasar contohnya lah kan, sebab orang Penang, orang utara ni kan cakap dia tu kan kasar kan. Jadi orang-orang selatan ni dia tak boleh nak menerima situasi itu. Kan. Jadi dia boleh menimbulkan konflik, kan. Tu contoh yang Ustaz boleh berikan lah. Okey. Dan yang ketiga, kesan kamu mempelajari subjek ini ataupun outcome apa yang kamu perolehi adalah kamu dapat menganalisis sistem kepemimpinan, pengurusan, apa yang ada dalam perlembagaan, apa yang berlaku dalam sistem sosial kita. Okey. So itu semua akan kamu boleh apply lah, boleh terapkan apabila kamu telah selesai mempelajari subjek ini. Baik, sebelum tu ada kelas, Ustaz nak tanya, kamu boleh dengar ke suara saya ataupun kurang jelas? Mohon respon sedikit. Boleh Ustaz. Boleh ya. Skrin Ustaz masih lagi tertera tentang maklumat kursus, betul Masih ya. Okey, baik, alhamdulillah. So kalau begitu Ustaz nak teruskan sedikit tentang deskripsi kursus ini. So deskripsi kursus ini mungkin Ustaz agak panjang sedikit. Ustaz akan cuba huraikan. Okey. Yang mana kursus ini dia cuba mempersiapkan pelajar untuk menghayati etika dan peradaban lah. Okey. So kita hidup dalam masyarakat majmuk, kepelbagaian, istilah dia kan, kepelbagaian etnik. So kita nak terapkan tentang etika dan adab. Okey, etika dan juga adab. So nanti kita akan sentuh berkenaan dengan ethos, kan. So ethos ni termasuk dalam etik dan sebagainya. Okey, yang mana bila kamu mempelajari subjek ini, okey, sekurang-kurangnya walaupun taklah 100%, sekurang-kurangnya macam tu rupanya, kan. Macam ni bila kita berhadapan dengan institusi ini kita kena buat begini. Ini yang aku pelajari dalam kelas dulu, kan.
So sekurang-kurangnya penghayatan etika dan peradaban itu dapat diwujudkan dalam setiap individu pelajar ustaz lah. Bukanlah nak kata kamu ni tidak beradab, tidak juga kan. Sebab ini dalam erti kata kehidupan bermasyarakat yang pelbagai. Kan. So sesama Melayu, sesama non-Muslim ataupun sesama berlainan bangsa, sebagaimana kita nak berhadapan dengan situasi tersebut. Okey, kita selaku pelajar UiTM ini kan, majoriti kamu adalah bumi putera, betul? So bila bumi putera, bila dia terjun dalam masyarakat, kadang-kadang bila kita jumpa yang bukan bumi putera, kita akan culture shock. Macam mana aku nak hadap, macam mana aku nak sembang, macam mana aku nak bercakap, macam mana kan. Dan kita tak nak wujud budaya resis tu kan, sebab kita nak menghormati kepelbagaian dalam negara kita itu. Baik. So jadi pengesian khusus ni dia nak fokus kepada etika dan adab itu menurut acuan Malaysia. Kan, kalau kita pergi negara UK ke negara mana-mana ke Arab ke apa kan, dia orang tu memang semua bangsa yang sama, kan, bangsa yang sama, bangsa Arab kan. Mungkinlah di Arab tu ada Yahudi, ada sebagainya, tapi dia orang daripada susu galur yang sama, budaya yang sama. Macam kita tidak kan, orang Melayu mana buat isang kan, isang ni orang Cina je, kan, orang India, Taipusam dan sebagainya, orang Melayu tak buat, kan. Jadi bagaimana cara kita nak mengharmonikan keadaan itu? Kan? Bila raya Cina ni jenuh juga nak tahan apa? Nak tahan telinga mercun tu yang kuat tu kan. Jadi macam mana kita nak berhadapan dengan situasi itu? Kan? Baik. So kita akan tengok juga macam mana evolusi sejarah berlakunya di Malaysia ini, kan, bermula daripada pra-kolonial sehinggalah pasca-kolonial, kan. So itu semua kita tengoklah. Jadi dalam subjek ini dia ada juga elemen sejarah yang akan kita sentuh. Dia juga akan sentuh tentang elemen perlembagaan, kan. Jadi kamu kena bersedia untuk belajar. Okey, sebahagian daripada pelajar-pelajar, majoriti sebahagianlah, bukan usah kata majoriti. Mungkin ada yang tidak berminat dengan sejarah. Mungkin ada yang tidak berminat bila menyentuh tentang perlembagaan dan sebagainya. Hakikatnya, kamu tetap juga kena berhadapan dengan perkara-perkara tersebut. Disebabkan orang yang mengetahui sejarah ni biasanya dia lebih berhati-hati berbanding orang yang tidak mengetahui sejarah. Apatah lagi perlembagaan dan sebagainya kan. Sebab kadang-kadang bila kita tidak menguasai perlembagaan, bila kita tidak menguasai sejarah, tidak mengetahui sejarah, kita mudahlah untuk diperkotak-katikkan. Kan? Jadi penting untuk perkara ni kamu hadap dan hadam. Okey. Hadap dan hadam. Itu yang Ustaz cuba nak tekankan kepada kamu. Baik. So, peradaban acuan Malaysia ni dia kena dikupas. Okey. So, dia kena tengok, dia kena study supaya kita boleh faham, okey, dan kita boleh menterjemahkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik. So, kalau kita tengok penghayatan etika dan peradaban ni, dia menzahirkan perilaku. Okey, bila kita menghayati etika dan adab ini, dia akan menzahirkan perilaku ataupun perangai lah. Okey, yang mana bila dia faham etika dan adab ini, dia boleh membentuk diri dia sendiri, okey, keluarga, komuniti, masyarakat dan juga negara. Okey. Jadi kalau kita ni memang duduk di dalam tempurung saja, kita tak fikirkan orang lain, jadi kalau berlaku apa-apa, dia boleh memberi kesan buruk, okey, kepada kita, kan. Baik. So itu mungkin sedikitlah deskripsi kursus, okey, apa sebenarnya yang cuba diberikan oleh UiTM kepada pelajar-pelajar dia melalui subjek ini. Okey, jadi Ustaz harap jelas tentang apa yang saya terangkan itu, dan insya-Allah kita teruskan lagi
Boleh Ustaz teruskan pelajar-pelajar sekalian? Boleh Ustaz. Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. So ini adalah kandungan silibus dia, kandungan silibus. Okey. Baik. So apa yang terkandung dalam kursus ini? Yang pertama sekali dia ada 9 tajuk, 9 bab semuanya. Okey, yang mana 9 bab ini yang pertama dia cerita tentang pengenalan etika. Okey, bab yang kedua konsep etika. Okey, dia lebihlah detail sedikit. Tadi Ustaz ada sebutkan tentang sejarah, betul? So kita akan tengok sejarah pemikiran Eropah. Okey, jadi ada pula kita bahas tentang kolonialisme, pasca kolonialisme. Ini semua kita akan sentuh nanti. Okey, tentang timur dan barat. Okey, bagaimana cara fikir. Macam mana perlembagaan Malaysia ini diwujudkan? Okey, bagaimana sebelum wujudnya perlembagaan, apakah bentuk ataupun cara fikir pada ketika itu? Kan? Sebab kita adalah negara yang dijajah kan. Jadi pemikiran dan cara hidup penjajah tu ada yang sudah menyerap masuk kan, dan mungkin menjadi budaya dalam masyarakat Malaysia. Okey, so etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Ini bab yang ketiga. So kita akan tengok nanti kan. Persekitaran geofizikal, apa benda tu Ustaz? Nanti kita tengok macam mana dan apa yang cuba diceritakan dalam bab-bab ini. Okey, bab yang keempat, pemantapan kesepaduan nasional Malaysia. Okey, so macam mana kita nak wujudkan kesepaduan nasional ini? Kan, so dengan keadaan sekarang ni Ustaz rasa agak reda sedikit tentang isu resis, isu hak, isu tentang apa perkauman dan sebagainya kan. Agak kuranglah tahun-tahun kebelakangan ini kan, berbanding tahun-tahun yang sebelum, okey, yang mana pada ketika itu banyak isu dibangkitkan. Okey, kadang-kadang yang membangkitkan itu bukanlah daripada bangsa yang lain, kadang-kadang bangsa Melayu sendiri pun bangkitkan. Okey, jadi isu-isu inilah yang kita cuba nak elakkan dan cuba fahami bagaimana kita nak berhadapan dan menyelesaikan dia. Okey. Jadi kita tengok kat situ dia ada tawar-menawar kan. Alat penyatu paduan kan. Dia ada perundingan. Okey, jadi kita akan tengoklah nanti Yang kelima, tajuk ataupun bab yang kelima lah. Okey, bagaimana pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey, so kita tengok sikit sejarah sosial macam mana kan. So konsep negara bangsa. Okey, kita akan tengok nanti insya-Allah. Dan yang keenam, perlembagaan. Okey, dia merupakan tapak ataupun asas utamalah dalam melaksanakan etika dan peradaban. Okey. Jadi penting perlembagaan ni. Tanpa perlembagaan, okey, maka dia akan menjadi kucar-kacir lah. Samalah sejarah Islam pun kalau kita tengok kan, bila berlakunya penghijrahan ke Madinatul Munawwarah, apa yang Nabi buat? Nabi mempersaudarakan Ansar dan Muhajirin. Okey, Nabi membina tapak iaitu masjid. Okey. Lepas tu Nabi membuat perlembagaan undang-undang yang mana kesan perlembagaan itu amat besar. Dia dapat menjamin keutuhan, keharmonian. Walaupun setelah Nabi berhijrah di Madinah itu sepanjang 10 tahun itu kita tidak menafikan banyak situasi peperangan ataupun orang kata apa syariah ni. Okey. Dia adalah peperangan kecil-kecilan masih berlaku pada ketika itu. Walau bagaimanapun dia dapat juga mengekang peperangan yang lebih besar daripada itu kan. Okey. Jadi itulah peri pentingnya perlembagaan. Okey. Yang mana
bila kita fahami perlembagaan itu, Perlembagaan Malaysia khususnya yang Ustaz masukkan pada kelas kita ini, maka kita akan dapat memahami dan mengetahui apa tanggungjawab kita sebagai rakyat. Okey. Baik. So kita tengok 3 tahap tapak integrasi. Kan? So makro kan, daripada atas ke bawah, meso bawah ke atas, okey. Mikro, so ini semua adalah cara-cara bagaimana mewujudkan integrasi. Okey. Baik. So yang ketujuh, ini tajuk ataupun bab yang ketujuh tentang teknologi maklumat. Okey. Ini kita tidak boleh nafikan dia lah. Okey, dia sebagai satu penggerak kesepaduan pada hari ini. Okey, seperti mana yang kita tengok medsos yang ada pada hari ini, Twitter ke, Facebook ke, apa-apa sahaja medsos yang ada pada hari ini, dia adalah merupakan penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Okey, so kita tengoklah sikit evolusi kan tentang sejarah. Okey, macam mana pengglobalan teknologi ni, global kan. So dulu zaman-zaman Ustaz dulu kami tak ada Facebook kan. Kami tak ada ni. Jadi banyak maklumat itu tertahan ataupun tak sampai. Okey, tapi pada zaman kamu pada hari ini, maklumat itu di hujung jari. Okey, bergantung kepada individu tersebut sama ada dia nak memanfaatkan teknologi ataupun dia nak menyalahgunakan teknologi tersebut. Okey, kalau kita perhatikan di China, di Russia dan sebagainya, dia orang ada had untuk penggunaan media sosial ini. Bahkan dia orang punya tindakan selepas penyalahgunaan medsos ini amat besar. Hukuman yang diberikan. Ini semua adalah disebabkan kesan medsos ini amat besar. Kan? Tengoklah, kamu boleh sebarkan satu maklumat yang salah melalui WhatsApp ataupun Telegram, okey, dalam masa yang cukup singkat. Okey, dan boleh memberi impak yang amat besar. Kan? Sekarang ni timbul isu tentang penggunaan MySejahtera sebagai contoh kan. Diberi kepada syarikat private and then di situ ada maklumat privasi pengguna MySejahtera kemungkinan besar akan disalahgunakan. Itu semua dah tersebar pada hari ini dan sebenarnya apa yang berlaku kan. Jadi bayangkan kesan medsos pada hari ini. Okey, so isu semasa ICT. Okey, dan cabaran ICT pada hari ini amat besar lah. Baik. So yang ke-8 ataupun tajuk ataupun bab yang ke-8, peranan etika dan peradaban. Apa peranan etika dan peradaban ni? Dalam mendokong tanggungjawab sosial. Okey, so hari ini tanggungjawab sosial dia bergantung kepada etika dan adab kita lah. Okey. So untuk mewujudkan kebersamaan, kesaksamaan kan, ketoleransian, okey, apa lagi kan, semua tu dia bergantung kepada etika dan adab. Okey, tanpa ada etika dan adab, tanggungjawab sosial ini dia mungkin dia bukanlah hilang langsung tapi dia tidaklah terus berkekalan. Kan? Baik. Seterusnya, tajuk yang terakhir, iaitu cabaran kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Okey. So bagaimana lestari ni dalam bahasa Inggeris kita nama apa? Sustainability. Okey. So lestari ni dia kesinambungan ataupun kita kata apa dalam bahasa Melayu yang lebih mudah, kita nak mengekalkan etika dan peradaban itu. Jadi apa cabaran pengekalan etika dan peradaban di Malaysia ni? Kan? Macam itulah bahasa mudah yang mungkin boleh kamu fahami kan. Baik, so di situ antara bentuk-bentuk cabaran adalah seperti takbir urus. Okey, black economy, defisit sosial. Defisit sosial ni apa sebenarnya kan? Defisit ni masa zaman
Ustaz dulu belajar perdagangan kan, Ustaz tak pasti. Kamu ada subjek perdagangan zaman kamu belajar? Sekolah-sekolah menengah ni. Boleh tak kamu respon sekejap kat Ustaz? Ada? Ke tak ada? Ahli kelas masih buat dia dengan Ustaz ataupun Ustaz seorang-seorang saja? Macam ekonomi tu ke? Bukan Yelah, betul lah tu. subjek ekonomi Perdagangan. Zaman kamu apa? Ekonomi lah? Saya punya ekonomi. Ekonomi. Ada lagi ke? Prinsip akon ada lagi ke zaman kamu? Ada. Prinsip ekonomi. Perniagaan ke? Ada semalam saya dengar ada student sebut perniagaan. Subjek perniagaan ada kan? Ada. Oh ada. Perdagangan tu dah tak ada lah kot kan? Tak ada. Perdagangan tak ada, tapi rasanya dia termasuk ke dalam ekonomi punya silibus lah. Ekonomi punya silibus Okey, baik. So, pernah dengar black economy dan rasuah ni? Ahli-ahli kelas yang lain? Pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah. Kukut lah masa belajar ekonomi dulu kan. Saya tak pastilah kamu majoriti belajar ekonomi ke tak kan. So tak tahulah kalau ada sentuh tentang black economy dan rasuah ni kan. So nanti kita akan tengok semua perkara-perkara ni. Kan. Jadi seterusnya kita tengok. Kalau defisit sosial tu, apa yang Ustaz boleh bagi sinopsis sikit tentang defisit sosial ni, dia ialah isu-isu sosial, kebejatan sosial kan yang berlaku pada hari ini. Itu antara cabaran etika dan peradaban di Malaysia. Baik, itu sedikitlah secara ringkas tajuk-tajuk yang kita akan pelajari insya-Allah pada semester ini. So dia ada 9 bab and then dia ada subtopik yang kecil-kecil itu, ada beberapa subtopik di dalam dia kita akan sentuh insya-Allah. Baik, itu sedikit berkenaan dengan tajuk-tajuk perbincangan kita. Lepas tu Ustaz akan teruskan lagi bagaimana bentuk penilaian. Okey. Bentuk penilaian kamu ada 3 saja. Okey, yang pertama sekali kamu ada kertas kerja lah. Kertas kerja So kertas kerja ni dia punya markah 30%. Besar sebenarnya 30% tu. Kan? Jadi kalau ikut pada perancangan ni pada minggu yang ke-7 lah. Okey. So final test 40 markah pada minggu yang ke-14 cadangan. Setakat ni kalau ada perubahan Ustaz akan maklum lah. Biasanya kita tak buat lah minggu 14 tu kan. Okey, kita akan buat minggu ke-12 atau 13 macam tu lah. Okey, selepas tu presentation 30 markah. Okey, minggu yang ke-8. So maknanya setelah assignment tu siap, kamu akan buat presentation. Okey. Baik. Setakat ni presentation adalah menggunakan tajuk daripada assignment. Cumanya presentation dia lebih kepada berbentuk poster lah. Okey, cumanya bila nak bentang tu pada Ustaz, still kamu kena present by PowerPoint. Kan? So, itu mungkin lebih memudahkan kamu lah. Kan? Tak apa, bab presentation nanti Ustaz akan cuba beri panduan. Okey, insya-Allah nanti moga kamu dipermudahkan faham lah, lebih dipermudahkan faham. Okey, sebenarnya Ustaz ada channel YouTube yang mana dalam channel YouTube tu Ustaz ada sertakan panduan-panduan lah. Dan Ustaz minta nanti bila Ustaz sertakan link-link untuk rujukan kamu semua itu, kamu boleh subscribe, okey, dan kamu boleh tengok lah, okey. Jadi Ustaz taklah penting sangat tu untuk subscribe, tapi sekurang-kurangnya Ustaz tahu berapa ramai pelajar Ustaz yang dah view, dah tengok dan sebagainya lah sebagai rujukan Ustaz lah. Baik, so ini sedikit lah berkenaan dengan continuous assessment, okey, penilaian berterusan. Okey, jadi final test ni kita tak namakan dia sebagai ujian, memanglah kalau kita terjemah tu ujian akhir kan. Tapi penilaian ataupun pentaksiran bertulis kita namakan. Jadi kamu taklah sama macam ujian akhir yang mana-mana subjek yang lain tu. Dia pada minggu 14 dia ada satu macam ujian akhir yang masuk dalam dewan bersama-sama tu kan. So macam CTU 152 ni dia adalah termasuk dalam pentaksiran bertulis. Kita terjemah dalam sebagai pentaksiran bertulis. Tapi setiap 40 markah lah. Baik, kalau
kamu fokus betul-betul untuk assignment dan juga presentation, 60% ni sebenarnya dah dalam tangan kamu dah sebenarnya. Sebab yang ni buat secara berkumpulan, presentation dan assignment ni. So kalau kamu tak bersungguh-sungguh untuk buat assignment dan presentation ini, so dia sebenarnya dia merugikan kamu lah. Merugikan kamu. So janganlah terlepas peluang. Macam kelas kamu yang lepas banyak markah tu disumbangkan melalui kertas kerja sebenarnya, assignment. Okey, sebab assignment kamu pada semester lepas agak besar dia punya portion markah tu. Okey, so kalau kali ni kamu bermain-main untuk buat assignment ni dengan plagiat dan sebagainya, so dia sebenarnya merugikan kamu lah. Okey, sama juga presentation. Okey, baik. So ini antara buku-buku rujukan. Baik, so setakat ni untuk assignment, untuk presentation, final test ni ada sebarang soalan tak? Ustaz buka kepada soalan lah kalau ada kan. Okay. Okay, ada sebarang soalan tak setakat ni? Boleh maklum kat Ustaz lah. Okay. Ustaz tunjukkan sedikit tajuk kertas kerja. Nanti kalau ada yang ingin bertanya boleh terus interrupt Ustaz. Baik. Okay, ini adalah tajuk. Okay. Okay, tajuk-tajuk yang akan diberikan kepada kamu nanti. So kamu akan buatlah. Okay. Okay, bilangan muka surat, jenis, langkah baris. Okay, so cara membuat footnote ataupun rujukan, ini APA style lah, macam ni lah. So daripada mana kamu, ini pun Ustaz dah sediakan panduan dalam YouTube, nanti kamu boleh tengok. Okay. So ni bibliografi. So pada semester lepas, unsur makluman kamu lah, majoriti gagal kat sini. Majoriti gagal untuk buat rujukan sebegini dan di situlah markah banyak agak potongan dia. 4 markah boleh dipotong bila tak ada rujukan yang tepat. Okey, sebab dia kemungkinan besar boleh diklaim sebagai plagiarism lah. Okey. Ini cara pemarkahan kertas kerja yang Ustaz boleh bentangkan kepada kamu. Okey. So kalau kamu buat mengikut spek yang disertakan ini markah penuh. Ini markah penuh. Okey. Macam mana seseorang tu dapat 0.5? Macam mana seseorang tu dapat 1 saja? Macam mana seseorang tu dapat 1.5? Macam mana seseorang tu dia dapat 2? Contohnya kan. So untuk pengenalan ni kalau dia dapat 2 ni mestilah menepati tajuk dan objektif kajian. Okey. So pada pertemuan semester yang lepas kamu pun duduk dengan Ustaz tu kan. Jadi Ustaz dah bagi dah secara jelas tentang cara nak buat tajuk, objektif dan sebagainya lah. Okey, so Ustaz minta lah jasa baik kamu untuk beri kerjasama kan, dan buat dengan sehabis baik supaya tidak berlaku lagi kesilapan seperti mana semester yang lepas. Baik. So kita tengok ni susunan idea. Okey, ni analisa dan perbincangan yang sangat kritis dan tersusun. So ini penting, 12 markah bayangkan. Kan? So pentinglah untuk perkara-perkara ni untuk kamu cakna dan buat seperti mana yang telah ditetapkan. Okey, ataupun yang telah diberi panduan kepada kamu. Jadi agak jelaslah kat situ. Ada sebarang soalan ke setakat ni? So setakat ni cadangannya adalah minggu yang ke-7 lah untuk penghantaran tugasan ataupun assignment ini. Okey, jadi nanti Ustaz rasa Amirul dan juga Amira masih ada template kumpulan kan, pembahagian kumpulan pada semester yang lepas tu. So boleh dah bahagikan grup menggunakan template tersebut. Okey, dan nanti dari segi tajuk dan sebagainya ni Ustaz akan
berikan kepada kamu dan kamu boleh buat pilihan lah tajuk-tajuk ini. Okey, so dalam minggu ni dah boleh buat apa ni, group, and then dah boleh letak tajuk sekali lah. Okey, dalam minggu ni. Jelas ke anak-anak pelajar sekalian? Jelas. Jelas ke? Boleh Jelas, Ustaz. Amirul ada? Amirul? Ada. Okey. Oh, sorry sebab Ustaz tak tengok skrin jadi Ustaz tak tahu siapa yang bercakap. Kan? Okey. Baik, so alhamdulillah setakat ni Ustaz rasa jelas dekat situ. Okey, baik. So kita tengok sikit yang lain. Okey, Ustaz nak buka sedikit. Ini slide kuliah kita insya-Allah pada minggu hadapan insya-Allah. Okey. Kalau ikutkan ini Ustaz boleh teruskan lah sebenarnya kan. Kita teruskan pada minggu ini pun boleh sebenarnya. Okey, sebab masa masih ada. Okey. So kita tengok sedikit slide ni insya-Allah. Semua dah bersedia ke? Okey. Dia slide ataupun subjek ni dia punya huraian tu agak panjang sebenarnya. Nanti Ustaz akan sertakan slide ni kepada kamu dan kamu boleh baca dan mungkin boleh keluarkan fakta-fakta penting daripada slide yang Ustaz akan bentangkan kepada kamu ni. Okey? Baik. So kalau kita perhatikan, okey, ini kita punya tajuk subjek kita lah. Penghayatan etika dan peradaban. Satu lah kan. Baik. So kalau kita tengok dekat sini etika dan peradaban. Okey. So dia etika, etos, etiket ataupun adab, adat resam, adat istiadat. So boleh nampak kat situ. Okey. So etika ni kita boleh definisikan dia sebagai adab juga. Okey, etos ni dia adalah adat resam. Okey. Adat istiadat. Okey. So ini semua dia melibatkan persekitaran, geofizikal. Okey. So geografi dan fizikal lah. Okey. So suasana setempat, persekitaran itu dia memainkan peranan penting dalam proses mewujudkan ataupun terwujudnya adab itu. Okey, masyarakat, demografi. Okey, demografi ni macam populasi sesebuah tempat itulah, kita boleh ertikan begitu secara mudah untuk Ustaz beri faham. Okey. So berapa ramai masyarakat Melayu, demografi tu. So kita boleh kenal pasti bila seseorang tu dia buat research tentang pandangan, pendapat, dia perlu mengetahui demografi sesebuah tempat sebelum dia membuat kajian tersebut. Kan? Itu sebagai contoh lah. So ekonomi, pasaran itu juga dia memainkan peranan penting. Okey, dalam proses etika dan peradaban ini. Okey, baik. Ustaz tak nak huraikan panjang sebab ini first class kita. So Ustaz hanya menyentuh secara ringkas dan menghuraikan secara ringkas sahajalah. Okey, kalau ada penambahan lebih detail, insya-Allah next class kita akan sentuh secara detail berdasarkan bab-bab okey yang sedia ada tersebutlah. Okey. So bagaimana pergerakan etika, okey, so berjalan. Okey, dia mula dengan pra-kolonial, lepas tu kolonial dan post-kolonial. Apa benda ni Ustaz, pra-kolonial, kolonial, post-kolonial ni? Baik, Ustaz tak nak hurai panjang. Kan? So kita boleh mudah faham pra-kolonial ni dia zaman yang terdahulu yang tidak ada kemodenan dan sebagainya. Okey, so sehinggalah post-kolonial dia bergabung moden dan juga adat. So dia bergabung sekali. Secara ringkasnya begitu. Baik. So ini senarai topik yang mana Ustaz dah bacakan kepada kamu tadi dan hurai kepada kamu lah. Okey. So kita tengok dekat situ. Topik 1 hingga topik 9 sama je macam tadi. Okey. So pada fasa awal topik 1, 2, 3 ni dia lebih kepada pergerakan idea dan amalan sedunia. Okey, 1 hingga 3 ni dia lebih universal, perbincangan kita lah. Okey.
PEP tu ringkasan daripada penghayatan etika dan peradaban lah. Okey, PEP ya. Takut nanti kamu duk confuse pula kan. So ini adalah fasa universal. Universal ni international lah, amalan sedunia kan. So selepas daripada topik 3 baru kita akan fokus kepada acuan Malaysia lah. Amalan di Malaysia. Okey. Jadi saya harap kamu boleh nampak secara ringkas terlebih dahulu gambaran kita. Okey, baik. Tengok sinopsis. So kita akan tengok sinopsis setiap tajuk tau. Sinopsis setiap tajuk ni, okey. Walaupun tadi Ustaz dah baca secara ringkas, tapi Ustaz nak lalukan jugalah. So kita tengok ni tahap penghayatan dia berbeza. Kan? So pengenalan ni kita sinopsis topik 1, pengenalan PEP. Okey. So kita tengok berbeza dia dipengaruhi oleh perkembangan sejarah. Macam Ustaz katakan tadi. Okey. Struktur sosial dan biografi masyarakat. Okey, biografi masyarakat ni sama ada dia Cina ke apa ke kan. Baik. So kita tengok kat situ. Acuan Malaysia punya PEP ni, penghayatan etika peradaban di Malaysia ni, mengikut acuan Malaysia, okey, dia melihat kepada susur masa evolusi. Tadilah yang kita tengok tadi, pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Okey. So sifat dan kefahaman mengenai etika berciri moden diperkenal semasa era kolonial Eropah. Okey, yang mana sebelumnya pada era pra-kolonial dalam wilayah alam Melayu konsep adab dan adat. Okey, adab dan adat kan merupakan sebahagian daripada bentuk etika pada ketika itu. Jadi bentuk etika pada zaman pra-kolonial, okey, era pra-kolonial dalam alam Melayu ni dia lebih kepada adab dan adat. Kan? Contohnya apa? Adat dalam Melayu ni, dia bila berjalan di hadapan orang tua dia kena tunduk sikit. Kan? Jadi itu adalah adat orang Melayu yang dianggap sebagai adab. Kan? Itu adat orang Melayu dan dia dinilai sebagai adab. Adab ni, adab, A-D-A-B. Kan? Jadi kalau tidak ada adab tersebut, dia tidak menghormati adat. Boleh faham tak macam tu kan? Okey. Jadi dia merupakan sebahagian daripada bentuk etika pada ketika itu, yang mana dia telah wujud. Sebab itulah raja, sultan kan disanjung-sanjung, dihormati, kan orang tua-tua dihormati dengan panggilan-panggilan khusus. Dia tak sama macam orang barat kan, dia panggil nama dan sebagainya kan. Baik. So dengan sebab adab dan adat itu sistem nilai pemerintahan, sistem nilai masyarakat, okey, sistem peradaban pada ketika itu terus kekal. Sebab tu dan juga orang kata apa, dia menjamin kestabilan sosial. Okey, bila tanpa wujudnya adat dan adab itu, maka akan hancurlah masyarakat Melayu. Dan sehingga kini pun masyarakat Melayu memang dikenali sebagai seorang yang berlemah lembut, seorang yang sopan santun. Kan? Disebabkan adab dan adat inilah kan yang telah wujud pada zaman era pra-kolonial lagi. Kan? Baik. So gabungan kedua-dua bentuk etika tradisional dan moden telah tergarap pada era pasca kolonial yang pula tersulam dalam acuan Malaysia. Okey. So tradisional dan moden ini so digabungkan, okey. Lalu dia wujudlah acuan Malaysia itu. Okey. So sekarang ni kita cuba nak memberi penekanan kepada penghayatan etika dan peradaban ini. Okey. Jadi kita nak faham dulu sejarah. Okey. Idea, proses, praktis etika ini dalam masyarakat Malaysia. So inilah merupakan kekuatan subjek ini ataupun kursus ini ataupun kos ini. Kan? Jadi kita nak faham macam mana. Okey. Baik, itu secara ringkaslah yang Ustaz boleh terangkan. InsyaAllah Ustaz harap kamu boleh faham. Kalau kamu tak dapat nak tangkap, mungkin Ustaz cakap laju sangat dan sebagainya,
Ustaz harap kamu boleh buka semua video ni dan Ustaz, kamu cuba dengar dan fahami sekali lagi berdasarkan apa yang telah Ustaz terangkan. Kalau kamu tak faham, it's okay. Okay, kamu boleh tanya Ustaz, insyaAllah. Okay, apa objektif untuk topik yang pertama ni? Okay, so membina kerangka dulu. Sekarang ni kita nak bina kerangka. Ni objektif. Okay, Ustaz objektif tajuk yang pertama ni lah. Okay, so hasil dia apa? Menjelaskan kerangka pemikiran PEP. Okay, menganalisis PEP dari segi individu, keluarga, masyarakat. Ini antara sub-sub topik yang kita sentuh nanti, insyaAllah. Ustaz tak nak baca dah sebab Ustaz dah pun memberi penjelasan yang agak detail. Okey, seterusnya topik yang kedua, konsep etika. Tadi pengenalan, ini konsep. Ustaz, banyaknya Ustaz. Tak apa. Okey, dalam subjek teoretikal ni, teori untuk makluman kamu, dia memang disiplin dia begitu. Dia kenal dulu, lepas tu dia fahami konsep, lepas tu barulah dia akan pergi ke peringkat-peringkat berikutnya. Okey, so ahli kelas, kamu boleh mendengar Ustaz? Kamu masih berada bersama dengan Ustaz? Boleh. Ataupun kamu dah berada pada alam yang lain? Okey, baik. Ustaz positif dan saya harap kamu terus bertenaga untuk teruskan sedikit lagi. Okey, baik. So kita tengok konsep etika dan peradaban ini. Okey, so etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat. Okey, universal. Okey, yang dipilih dalam KPEP. KPEP ni singkatan daripada konsep kursus penghayatan etika dan peradaban inilah. Okey. So kedua-dua konsep ni dia penting. Kenapa? Dia untuk kita fahami betapa dinamiknya sesebuah masyarakat. Dinamik ni orang kata apa? Flexibility ke? Ataupun ialah dinamik kan sesebuah masyarakat. Jadi dinamiknya masyarakat Melayu ni disebabkan adat dan adab yang ada pada dia sebenarnya. Kan? So sebagai permulaan pada kursus ni, okay, dia adalah amat sesuai sekali untuk dibincangkan kedua-dua konsep ini. Okay, so iaitu etika dan peradaban. So kita kena faham, okay, dan kita nak tengok apa kaitannya dalam konteks pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Okay, so apa fokus pertama? Fokus pertama adalah pembincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. So ini topik 1, topik 2, topik 3 dia lebih universal. Okey. Itu adalah fokus pertama. Fokus kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menghuraikan maksud dalam konteks sejarah pemikiran Eropah. Okey. So dari zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment ni. Okey. So kenapa kita kena tengok benda-benda ni semua? Kan? Macam Ustaz katakan tadi, kita nak faham konsep. So dia mesti melihat kepada sejarah. Okay. So selepas kita tengok sejarah tu, kita akan tengok pula impact. Okay. Kefahaman dan amalan konsep etika ini disemaikan semasa zaman kolonial, okay, pasca kolonial di luar Eropah. Kolonial dan pasca kolonial di luar Eropah. Okay. So fokus ketiga adalah terhadap konsep peradaban berdasarkan susur masa pra-kolonialism. Kolonialism dan pasca kolonialism. Okay, timur dan barat, perspektif agama, kepercayaan. Okay, jadi kita akan tengok itulah satu persatu. Okay, dan yang mana ini dia punya subtopik. Okay, yang tadi kalau kamu perhatikan, ini adalah subtopik dia lah. Okay, subtopik dia. Okay, cuma dia buat dalam bentuk huraian. Okay, ini dia buat dalam bentuk point. Okay, subtopik itu. So apa objektif? Apa hasil pembelajaran? Okay, so seperti mana yang tertera di hadapan kamu, insyaAllah. Okay, so sinopsis yang ketiga pula. Ni bab ataupun topik yang ketiga. Tajuk yang ketiga kan. So, etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay, so migrasi dan kepelbagaian. Fenomena migrasi. Migrasi ni apa? Migrate, perpindahan. Okay, bila berlakunya perpindahan, maka wujud kepelbagaian.
kan, datang orang India, datang macam-macam apa semua kan. So maka dia akan wujudkan kepelbagaian ataupun diversity. Okey, kepelbagaian ni diversity lah. Okey, dia tak dapat dipisahkan. Okey, dalam mengupas pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian yang mencakupi persekitaran. So bila berlakunya migrate, okey, migrasi ni dia akan wujud kepelbagaian. Okey, yang mana kesan daripada kepelbagaian ini dia akan membentuk etika dan peradaban. Kan? So hari ini kalau kita tengok dalam alam Melayu ataupun acuan Malaysia lah senang cerita kan. Dia ada roti canai kan. Dia ada tosai kan. Dia ada apa lagi? Cheong sam. Dia ada apa lagi? Kebaya tu Melayu. Apa lagi? Adalah beberapa contoh-contoh yang lain yang kita boleh nampak kesan migrasi itu. Okey. Kesan migrasi mewujudkan kepelbagaian, okey, dan membentuk etika budaya peradaban. Okey. So selebihnya itu kalau kita perhatikan dia lebih kepada huraian kepada sat-sat topik lah. Okey. Kalau dia kata kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks dengan kedatangan manusia Eropah kan. Melalui apa? Perdagangan dan penjajahan. So seperti mana yang kita sedia maklum, kita adalah negara yang dijajah. Kita negara yang berdagang. Okey, so daripada orang berdagang tu dia bawa adab. Dia bawa sistem etika. Okey, serta nilai Eropah, kan? So di situlah berlakunya macam-macam perubahan demi perubahan dan sebagainya. Okey. Jadi kesan daripada perdagangan, penjajahan dan juga apa lagi, dia orang ni maka dia membawa kepada etika dan peradaban. Okey. Dan kesan daripada itu juga, okey, dia mewujudkan proses asimilasi. Tak, asimilasi tu apa? Akomodasi tu apa? Akulturasi tu apa? Amalgamasi tu apa? Ya Allah kan. Okey. Bagi seorang pelajar diploma semester 2 Ustaz. Jenuh Ustaz kami nak faham. Baik, kamu jangan stres, jangan risau Okey. Semua ni ada dia punya definisi tersendiri. Cumanya dia nak cerita kat sini, assimilate ni secara umumnya Ustaz boleh sharekan penyerapan. Okey, penyerapan budaya tu. Kan? So kita dah biasa dengan budaya mamak kan? Kita dah biasa dengan budaya Cina. Kita dah biasa sebab benda tu dah terserap masuk dengan kita. Kan? So orang Cina kan, dia maju dalam bisnes. So budaya bisnes Cina tu menyerap masuk, terasimilasi dengan orang-orang Melayu. Tu contoh yang Ustaz boleh bagi. So akomodasi, akulturasi, amalgamasi ini semua dia ada definisi dia tersendiri yang kita akan sentuh secara detail nanti. Okay. So yang mana asimilasi ini dia berlaku pada peringkat paras rakyat jelata ni, peringkat lah sehinggalah tahap pemerintahan tertinggi iaitu kesultanan lah. Okay. So macam Ustaz katakan tadi, migrasi kan. Migrasi itu perpindahan buruh paksaan, maka wujudlah masyarakat majmuk semasa zaman penjajahan. Kan. So pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi. Oh ya Allah, ayat dia ni. Kan, memang Ustaz nak kena share dan syarah ataupun buat huraian supaya kamu faham insya-Allah. Okey, maka wujudlah kepelbagaian dalam alam Melayu, kan? Alam Melayu amnya dan Malaysia pada khususnya, kan? So hari ni bila wujudnya platform digital, okey, lagilah membentuk kepelbagaian yang kompleks, kan? Yang memang kita kata kompleks ni kita boleh istilahkan sebagai benda yang complicated, kan? Yang dipanggil sebagai super diversity, kan? Mana kepelbagaian yang dah melampau pada hari ni, kan? Sebab apa? Sebab benda tu bukan sekadar diperolehi melalui
kita pertemuan empat mata, tapi tanpa pertemuan empat mata pun kita boleh perolehi benda tu kan, dengan kemajuan teknologi yang ada pada hari ini kan, platform digital kan. So dalam era PRK pra-kolonial lah, bukan pilihan raya kampus PRK kolonial PCK ni, wajah idea dan amalan etika berevolusi. Dia berevolusi kan, bersama penyesuaian terhadap pada peradaban yang terlibat. So bagaimana adab, etika ataupun etika dan peradaban itu berlaku, orang kata apa, kepelbagaian, tidak lain tidak bukan daripada fenomena migrasi tadilah. Lepas tu datang pula era pendigitalan ataupun teknologi, maka dia akan terus berkembang lah. Okey, baik. So itu topik yang ketiga. Okey, so ada subtopik dia kat sini. Okey. So seterusnya ada objektif yang kita nak capai dalam subtopik ini. Okey. Dan hasil pembelajaran. Okey, Ustaz harap berdasarkan sinopsis topik tadi, Ustaz harap kamu boleh faham. Okey, dan kamu nampak apa benda yang aku nak belajar sebenarnya ni. Kan apa benda lah Ustaz Mat ni duk cerita ni. Kan. Jadi Ustaz harap kamu boleh membuat persediaan mental kan, dan spiritual kan. So aku nak belajar bab ni memang agak serius tajuknya, dia bukanlah tajuk yang sambil lewa. Jadi aku memang kena betul-betul struggle dan fokus lah. Okey, baik. Okey, so sinopsis tajuk 4 ni apa? Topik 4 ni apa? Okey, dia dah masuk dalam acuan Malaysia Pemantapan Kesepaduan Nasional Malaysia. So bila wujud diversity ataupun kepelbagaian, dia menimbulkan banyak cabaran lah. Betul tak? Kan? So setakat ni dalam ahli kelas ataupun anak pelajar Ustaz ni, berapa ramai jiran dia Cina? Siapa dalam ni yang jiran di rumah dia Cina? Boleh tak? Sebut sikit Ustaz, saya Ustaz. Ada tak? Ada tak? Ustaz minta kerjasama. Ada. Okey. Siapa yang jiran di Cina? Boleh sebut nama kat Ustaz? Boleh? Bukan nama jiran Cina tu, nama kamu lah. Lagi sebut nama jiran Cina tu lah. Okey, ada? Tadi sebut ada kan? Ada. Nama apa kamu? Nama saya Durah. Okey, Durah. Kamu berjiran dengan Cina tu berapa lama? Nak dekat 11 ke 12 tahun. 11 ke 12 tahun Okey, ada lagi tak jiran selain daripada Cina ke, India ke, Kadazan ke, Iban ke? Bukan. Kadazan, Iban tu dia tak termasuk. Okey, so Cina dengan India lah kita tengok kan. Kalau ada Bangladesh ke, kalau ada. Ada lagi tak? Ada tak? Selain daripada Durah. Ada lagi tak? Durah seorang je dalam kelas Ustaz ni. Ada Ustaz. Ada. Ni siapa yang sebut ada tu? Amira. Okey, Amira. Jiran kamu siapa? India? Tak, Cina. Oh, Cina. Ustaz pernah juga berjiran dengan Cina. Cuma dia ada dua tau. Cina dan India ni. Dua maksud Ustaz. Educated dengan uneducated. Kan? Kalau educated ini, diorang tak berapa cakna sangat lah. Tak berapa lah nak bergosip, tak berapa. Dan dia orang menghormati kita. Kan? Dia orang menghormati kita. Sebagai contoh, kalau jiran Ustaz dulu, dia tak belanjing. Kan? Dia tak belanjing dan masa musim raya Cina tu, bila dia tengok kita ada anak kecil dan sebagainya, dia respect lah. Dia tak adalah nak main mercun kat depan rumah kita dan sebagainya kan. Jadi dia ada perbezaan sedikit lah kan. Dan Ustaz sendiri pun selaku jiran Muslim, so Ustaz appreciate dia. Bila datang raya Cina, kita ucap kan, Happy Chinese New Year kan. So kita tegur dia. Dia pula bekas cikgu kan. Cuma ada juga cabaran-cabaran lain lah dalam berhadapan dengan diversity ni sebenarnya. Okay. So terima kasih atas respon itu. So setiap komuniti misalnya mempunyai akar etika dan peradaban yang berbeza. Okay, so di Malaysia ni kalau kita pergi kat ladang-ladang getah banyak India, betul tak? Bandar-bandar banyak Cina. Kan? So kampung-kampung ni banyak Melayu kan? Itulah situasi demografi di Malaysia ni. Okay?
Okay, so kita tengok masing-masing dia ada praktis kehidupan masing-masing. So kalau kita tengok di belah Penang untuk makluman kamu, di Batuah, di Raja Uda, nama tempat tu Raja Uda. Tak tahulah ada orang Penang sini, kan? So ada yang duduk di Batuah, kan? So Raja Uda ni kawasan Cina semua. Cina semua kan. So memang kawasan tu bila ada satu-satu sambutan memang meriah lah, kan, sebab semua Cina kan, dan dia orang ada praktis kehidupan dia orang masing-masing kan, tak samalah macam di apa ni kampung-kampung dan sebagainya kan. Baik. So bila wujud kepelbagaian ini dan masing-masing ada praktik kehidupan masing-masing, benda yang penting adalah perlunya mencari titik pertemuan, kan? So tak bolehlah masing-masing nak praktik kehidupan masing-masing tanpa mencari titik pertemuan, tak boleh, kan? So macam kita lah orang Islam, Melayu kan, pagi-pagi pasang tarhim, tahu tarhim? Yang sebelum subuh tu pasang kuat-kuat kan. Sedangkan dalam kejieranan tu ada Cina, ada Melayu, ada India kan. So adakah dibenarkan ataupun sebaliknya, kan? Jadi sekiranya bacaan-bacaan tersebut dia mengganggu jiran-jiran non-Muslim, maka dia tidak boleh dipasang sebenarnya, sebab dia menimbulkan fitnah dan juga dia menghilangkan titik pertemuan itu. Kan? Dalam Quran sebenarnya titik pertemuan ini dalam Quran dah disebut, qul ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, kan, katakanlah Muhammad kepada mereka, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, marilah kita cari titik persamaan. Kalimatin sawa ni titik persamaan lah, kan, bainana wa bainakum, di antara kami dan di antara kamu, kan. So kita tak perlu nak bergaduh, walaupun kita berlainan agama, berlainan bangsa, kita mesti ada something, titik pertemuan yang kita boleh jaga. Sama lah juga bila kita berjumpa dengan orang yang kita tidak kenali, kita kena cari titik sembang yang boleh kita sembang. Biasa orang lelaki ni kalau nak sembang, dia boleh sembang pasal kereta, dia boleh sembang pasal bola ataupun sukan, dia boleh sembang pasal apa, seni bina kan, dia boleh bincang pasal apa orang lelaki nak bincang apa lagi. Kan, apa lagi orang lelaki, kita suka sembang pasal apa lagi, janganlah sebut benda yang pelik-pelik. Pasal agama. Pasal agama, kan, apa lagi, nampak mamat tu janggut panjang sikit, ada kopiah sikit, kira kan nampak Islamik selesai masa agama, betul tak tu, kan. So bila kita tengok orang perempuan sembang pasal apa, orang perempuan banyak. Orang perempuan biasa nak mula-mula jumpa tu, kita nak kenal, nak mula sembang tu, biasa orang perempuan sembang apa Boleh share dengan Ustaz tak? Boleh tak? Tak ada pun orang siswi yang sudi nak share dengan Ustaz ni. Sembang pasal drama Ni. Bagilah siswi jawab. Janganlah kamu jawab. Okey. Sembang pasal apa? Siswi, tolonglah respon. Saya tak nak je. Siswi pun macam tak ada. Siswi tu tak wujud. Tadi ada Amirah, tadi ada Durah ada. Tapi takkan Amirah dengan Durah kot. Selain daripada diorang, apa yang kamu sembangkan ni? Bila mula-mula nak jumpa tu? Selalunya macam awal-awal tu tanya nama, lepas tu Okey. tinggal kat mana. Okey. Yang tu samalah, orang lelaki pun sama. Tapi nama dan tinggal kat mana tu adalah soalan common lah Tapi kan. dalam nama tu macam drag. Kalau kita duduk tempat sama, kita bolehlah bincang apa yang ada kat tempat tu. Oh, kau duduk kat Rawang, aku pun duduk kat Rawang. Okey, Rawang ada benda ni. Okey, Sat faham. Okey, selain benda tu, orang perempuan sembang apa lagi? Itu orang lelaki pun hampir sama. Apa dia? Ada lagi tak? Perempuan mostly minat K-pop, drama. Selalu bincang macam benda-benda macam tu lah. Okey, K-drama. Ustaz pun faham kat benda tu. Sebab isteri Ustaz pun kaki K-drama juga. Okey, baik. So, betul lah kan? Orang perempuan dia dengan hiburan dia tak boleh pisah. Betul tak? Kan? So, K-drama. Ada lagi topik lain orang perempuan? Biasa K-drama lah. Kalau lelaki ni apa? Bola lah, standard. Kan? Kutuk Ronaldo lah kan? Kutuk tim yang kalah. Kan? Macam tu lah. Okey, baik. Tapi, biasa kita tak akan mula dengan negatif lah kan? So, kita akan mula dengan positif lah. Okey, kau tengok bola semalam?
Tengok. Macam mana? Okey ke? Okey. Kan? Kalah semalam Manchester kan? Contoh. Kan? Jadi Liverpool menang. Lepas tu bila dia tengok muka dia lain sikit bila kita sebut macam tu kan, kita janganlah sambung kan. Sebab apa? Dia akan menimbulkan titik perpisahan kan. Persamaan tu tak wujud sebab apa? Sebab kita dah mulakan dengan negatif kan. Lepas tu kita kutuk pula kan. Jadi benda tu salah ha. Dan itu jugalah yang perlu kita lakukan bila kita bertemu dengan orang yang berlainan bangsa dengan kita kan. So kita janganlah timbulkan sensitivity bila kita berbincang dengan dia orang. Kau agama kau ni apa pasal kau suka tokoh kau banyak sangat lah. Contoh kan. Baru-baru ni Ustaz suka outdoor punya program kan. So Ustaz pergi camping baru ni, Ustaz jumpa dengan seorang hamba Allah Jerman ni. Nama dia Marco, saya ingat dia. Dia duduk kat Malaysia kat 2 tahun 2 bulan lah. Dia ni backpacker punya orang. Lama Ustaz sembang dengan dia pasal Jerman kan. So macam mana politik di sana, macam mana budaya di Jerman kan. Rupanya kat Jerman ni pun ada PLKN juga kan. Kamu sempat ke PLKN tu? Ada? Ke tak sempat dah? Dah tak ada dah zaman kamu PLKN. Program latihan khidmat negara. Ada tak? Ahli kelas? Hello? Tak ada Ustaz. Tak ada. Zaman kamu dah tak ada Okay. Yang mana habis SPM tu kena duduk kat camp 6 bulan kot, ingat Ustaz kan? So, Ustaz tanya dengan dia lah macam mana budaya Malaysia, apa pandangan dia kan. Lama dia, sebab dia boleh speak English kan. So, Ustaz speaking dengan dia apa semua. So, lama kami sembang. Ustaz camping kat situ 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. So everyday kami sembang isu yang pelbagai lah. Tentang agama, tentang cost of living kan. Cerita pasal perbelanjaan dia. Ustaz tanya dia kan, macam mana kau boleh duduk sini hampir 2 tahun kan. Kau dah tak kerja apa semua kan. Jadi menarik lah cerita dia kan. Jadi banyak benda yang kenapa dia boleh datang kat Ustaz kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Kan? Maksudnya dia tak jemu dengan kita sebab apa? Sebab kita boleh cari titik persamaan. Kan? Daripada titik persamaan tu lah menimbulkan ukhuwah ataupun friendship. Kan? Satu soalan Ustaz tanya kat dia kan. Engkau dah travel banyak negara kan. Dia travel kat India, dia duduk sana kat 4 tahun kat India. Umur dia dah 59 Marco yang Ustaz sembang budak orang Jerman ni. 59 tahun dia duduk kat India 4 tahun, dia duduk kat Indonesia 2 tahun, Thailand 2 tahun, Cambodia dia duduk lama 6 tahun macam tu lebih kurang. Dan dia kata Malaysia dengan Cambodia ni ada persamaan. Dia kata Ustaz tanya apa dia punya similar tu kan, apa dia punya persamaan tu. And then dia kata orang Malaysia ni suka berkawan, friendship kan. So dia tak sama macam sebuah negara tu, dia tak sebut dia sebutlah negara tu tapi Ustaz tak nak sebut agama. Dia kata negara tu backstep, dia jenis suka tikam belakang. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Kan. Lepas tu Ustaz tanya dia, kau dah pergi merantau kan, travel banyak negara kan. So kau boleh speaking lah, boleh cakap bahasa Thailand lah. India pun boleh lah. Tu dia kata aku bukan tak nak belajar bahasa-bahasa tu semua sebab aku tak suka bila aku boleh bahasa dia orang, aku akan dengar apa yang dia orang nak cakap. Jadi aku tak suka benda-benda tu kan. Jadi itu adalah satu sharing yang bagi Ustaz menarik kan, yang boleh timbul orang kata titik persamaan tu kan. Baik. So kita tengok untuk mewujudkan kesepaduan nasional ni dia kena ada titik pertemuan, titik persamaan. Okey, dia perlu ada toleransi, kesediaan tawar-menawar. Okey, so perundingan. Okey, so benda-benda ni penting lah. So Ustaz tak nak huraian panjang. Tu sedikit sinopsis topik yang keempat. Okey. Seterusnya kita tengok objektif topik yang keempat apa. Okey. Masih ada lagi baki beberapa topik yang Ustaz nak huraikan, insya-Allah. So topik 5 ni apa? Pembinaan peradaban majmuk di Malaysia. Okey. So peradaban majmuk di Malaysia adalah gabungan daripada beberapa peradaban besar dunia. Ialah India, China kan.
So bergaul lalu tergaraplah melalui perjalanan sejarah alam Melayu. Oh, datangnya orang India, datangnya orang Cina kan. Dulu apa lumbung biji, lepas tu getah kan. So apa berlakulah orang kata apa masyarakat majmuk kan, wujudlah masyarakat majmuk kan. So pembinaan peradaban ini didahului oleh peradaban peribumi alam Melayu. Okey, kemudian peradaban Asia kan. So kemudiannya barat. Okey. So sekarang ni kita dah masuk dalam peradaban globalisasi. Kan? Sekarang ni kita punya adat dan budaya dah global. Sebab apa? Macam kawan kita sebut tadi lah, cerita pasal K-pop kot. Kan? Sekarang ni, student-student siswa UiTM pun dah macam K-pop dah Ustaz tengok. Kan? Jenis rambut tak bersikat. Kan? Jenis pakaian. Alah, gaya memang gaya K-pop lah. Kan? Ustaz pun kadang-kadang tak faham tengok kan. Bagi kita orang Melayu ni nampak selekeh lah kan. Tapi dah buat macam mana? Itulah peradaban global. Kan? Yang mana dia orang tengok style budaya-budaya barat, budaya-budaya Korea dan sebagainya, dia orang terjemah dalam kehidupan dia orang. Itulah dikatakan kesan teknologi pada hari ni. Kan? Tak perlu pergi Korea pun nak jadi Korea. Tak perlu pergi UK pun nak jadi orang Amerika. Tak perlu pergi Amerika pun untuk jadi orang Amerika ni. Kan? Sebab hari ni boleh diakses di hujung jari saja. Kan? So kalau dulu-dulu kan budaya tudung je dibincangkan. Sebab tudung tu masa dulu Facebook, YouTube dan sebagainya, YouTube mungkin ada lah kan. Tapi budaya tu tak capai selaju pada hari ni. So dulu orang bincang pasal tudung bawal je. Tudung bawal, tudung apa lagi, tudung saji dan sebagainya kan. Itu saja orang duk bincang kan. Sebab itu saja yang berlega dalam kalangan masyarakat. Tapi hari ni tak dah. Kan? Hari ni tak. Hari ni dia berbeza. Kan? Sebab budaya tu boleh diakses melalui pendigitalan ataupun media sosial ataupun teknologi ICT yang ada pada hari ini. Okay? So, peradaban global ini dia merupakan kacukan pelbagai punca peradaban tanpa sepadan lah. Okay? So, kalau kita tengok bila bermulanya peradaban yang beridentitikan Malaysia ni, dia bermula pada kemerdekaan 1957 lah. Okay? Pada ketika itu wujudnya negara bangsa. Okay, so satu perlembagaan, satu kewarganegaraan. Okay, so itu semua sejarah lah. Okay, macam mana wujudnya peradaban global ini. Okay, macam mana wujudnya peradaban alam Melayu, macam mana itu susun atur dia. Okay, ataupun susu galur dia. Berlaku begitu, okay. So, yang lain-lain tu pembinaan bangsa menyusul antaranya melalui institusi sistem berpolitik, politik kepartian dan pilihan raya. So, lepas tu wujud pilihan raya dan sebagainya. Dalam konteks ini telah wujud beberapa bangsa idaman yang menguasai wacana politik di Malaysia. Kan? So inilah sedikit bagaimana berlakunya pembinaan peradaban dalam alam Melayu ataupun Malaysia itu sendiri. Okey, apa kesan ataupun hasil pembelajaran kita? Okey, kita boleh faham macam manalah proses pembinaan negara bangsa Malaysia ni berlaku melalui diversity peradaban. Okey. So hasil dia apa? Kita dapat bincang lah. Okey, macam mana proses nak mantapkan kesepaduan sosial di Malaysia. Okey, nak apply kesepaduan sosial dalam masyarakat Malaysia. Okey, so dah ada satu topik dia, nanti kita akan tengok insya-Allah. Okey, topik 6. Ada 3 lagi topik yang kita akan bincang. So saya harap kamu boleh lagi fokus dan bersabar insya-Allah. Okey, perlembagaan sebagai tapak integrasi. Okey, tapak integrasi adalah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan secara aman dan harmoni tanpa keganasan. So boleh faham kan? So perlembagaan ni lah. Okey. Dengan pelbagai etika dan adab ni, okey, cara nak menyatukan kepelbagaian ini secara aman dan harmoni tidak lain tidak bukan adalah melalui perlembagaan. Ada yang wujud di peringkat makro, ada yang wujud di peringkat mikro, kan? So
macam kita sebutkan tadilah kan, makro daripada kepemimpinan atas sampailah ke bawah kan. So mikro ni daripada bawah ke atas. Okay. So isu perlembagaan dia menjadi tiang seri bagi semua masyarakat dunia sebenarnya. Di semua negara ada perlembagaan masing-masing. Okay. Dia adalah tiang seri lah yang tak boleh diperkotak-katik kan. Tiang seri ni kalau jatuh habislah. Kan macam sebuah rumah dia ada tiang seri tengah-tengah tu, jatuh tiang seri tu habis runtuh rumah. Macam itulah perlembagaan Malaysia. Okey. So perlembagaan ini dia adalah sebagai kontrak sosial lah. Okey. Kontrak sosial. Okey, dan dia disebut sebagai kontrak sosial ni. PP ni adalah perlembagaan persekutuan saya takut dia kamu salah faham lah. Okey, dia adalah kontrak sosial kerana terkandung di dalam perlembagaan ini pelbagai peruntukan yang memenuhi kepentingan semua pihak. Okey, semua pihak, semua bangsa, semua penganut agama, semua ada dalam tu. Okey, maka perlembagaan persekutuan ni dia sentiasa ditafsir sebagai satu benda yang penting. Cumanya penafsiran itu oleh pelbagai pihak tu dia mengikut kefahaman dan kepentingan masing-masing, dan tidak boleh penafsiran itu diberikan sehingga membawa kesan kepada perpecahan dan juga ketidakharmonian. Jadi semua mesti ditafsirkan dengan aman, tentram. Okey. Jadi kita tak boleh pertikam lidah dan sebagainya. Okey. Jadi pentinglah untuk penafsiran perlembagaan ini ditafsirkan dengan cara yang betul. Kan antaranya Prof Dr. Ko Kai Kim, kalau kamu biasa dengar lah kan. Beliau ni antara pakar perlembagaan dan banyak memberi penafsiran perlembagaan dalam perspektif yang betul. Okey, itu yang kita kena faham tentang perlembagaan ini dengan baik supaya kita tak salah faham dalam menafsirkan perlembagaan ini sebab dia boleh memberi kesan yang buruk kepada masyarakat. Okey. Baik. So hasil pembelajaran apa? Background tentang perlembagaan persekutuan. Okey, penghuraian. Okey, perlembagaan sebagai asas etika dan peradaban. So bila kita tengok Islam sebagai agama rasmi, okey, jadi apa tafsiran di situ? Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Apa penafsiran di situ? Kan hak bumi putera, apa benda? Kan? Jadi perkara 153, perkara 152 kan. Banyaklah benda di situ kan. Okey, baik. So itu berkenaan dengan topik yang ke-6 dan topik yang ke-7 adalah berkenaan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, ini Ustaz dah huraikan tadi. Okey, so Ustaz tak nak hurai panjang dah. Okey. Cuma Ustaz nak bagi tahu kesan ledakan teknologi maklumat ini wujudlah macam-macam tools ataupun alat ataupun apps, aplikasi digital yang mana menjadi latar belakang ataupun latar hidup masyarakat pada hari inilah. Okey, jadi banyak positif dan negatif, so nanti kita akan tengok. Okey, dia boleh membina, dia boleh juga menghancurkan, kan? So pentinglah untuk kita belajar dalam menghayati etika dalam penggunaan ICT ini. Okey, supaya kita dapat mengukuhkan kesepaduan nasional insya-Allah. Okey, di situ dia ada objektif, dia ada hasil pembelajaran juga. So benda ni semua perlu difahami, okey, dan dicapai insya-Allah. Okey. So hubungan kita dengan teknologi, so menterjemahkan etika dan peradaban dalam menggunakan ICT. Okey. So menganalisis isu semasa ICT. So sekarang ni kan isu-isu banyak dalam ICT ni. Macam Ustaz sebutkan tadilah tentang data privacy, tentang fitnah, tentang macam-macam lah kan. So kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey. Okey, topik 8 dah tak lama dah. Mohon bersabar semua anak-anak pelajar Ustaz. Okey, kamu sebenarnya agak beruntung sebab kelas malam Ustaz tak hurai sedetail ini. Dan kelas hari ini merupakan satu kelas yang Ustaz akan manfaatkan untuk ahli-ahli kelas yang lain lah. Okey, insya-Allah. Okey, sinopsis topik 8 apa? Peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial di Malaysia. So kita tengok jadi tentang peranan etika ni dia memang ayat ni sebenarnya dah jelas dah sebenarnya.
memang etika dan peradaban ni dia adalah pendukung utama. Okey, tanggungjawab sosial di Malaysia. Okey, so kita tengok sikit realiti sosial sejagat terbagi pada dua. Pertama, realiti sosial yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Okey, selalunya daripada atas ke bawah lah. Okey, yang disebut sebagai takrifan autoriti. Siapa yang ada autoriti dalam membuat undang-undang dan peraturan? Pihak berkuasa lah. Yang kedua, realiti sosial yang lebih terbuka iaitu ditentukan oleh setiap individu, keluarga, komuniti demi keperluan seharian. Ditakrifkan sebagai harian. Kan tadi ada autoriti dan harian, betul tak? So autoriti ni lebih kepada pihak berkuasa. Manakala takrifan harian ini adalah individu yang menentukan realiti sosial itu. Okey, contohnya adat istiadat adalah takrifan autoriti kerana ada peraturan bertulis menentukan susunan istiadat yang perlu dilaksanakan. Tapi adat resam ditentukan oleh perilaku kebiasaan seharian. Kan? Takrifan harian atau takrifan harian tanpa apa-apa peraturan bertulis. So adat istiadat dan adat resam dua benda yang berbeza. Okay, adat istiadat dia melibatkan, dia ada bertulis. Adat resam tidak bertulis. Dia lebih kepada kepercayaan dan sebagainya. Macam Ustaz sebutkan tadi, kan? Antara adat resam kita apa? Kan? Kita tak boleh silang kaki. Kan? Duduk di beranda kan, silang kaki kan. Contohnya begitu kan. So kepercayaan dan sebagainya kata tak boleh. Melambatkan jodoh dan sebagainya. Itu adalah kepercayaan khurafat. Okay, tapi dari satu sudut yang lain, dia cuba nak menekankan tentang adab sebenarnya, kan? Jangan duduk macam tu sebab malu ke orang kan. Tapi dia beritahu macam itulah. Apabila ianya melibatkan negara dan negara asing, formalitinya semakin ketat dan terperinci, termasuk perlunya pakaian rasmi atau berpakaian rasmi. Ini memerlukan tanggungjawab sosial dan kesedaran nasional yang lebih tinggi dan formal. Okey, so tanggungjawab sosial, semua benda ni, kesedaran nasional, dia semua perlu difahami dengan memahami adat istiadat dan adat resam itu sendiri. Okey, dia mesti mengetahui tentang autoriti. Dia mesti mengetahui tentang harian. Okey, supaya benda-benda macam ni dia boleh mendidik dan menjaga batasan diri dia supaya tidak melanggar orang kata adat istiadat dan adat resam setempat. Okey. So sebagai orang bila satu program kan, contohnya satu program dianjurkan oleh sebuah organisasi tersebut dah bagi tahu dah, okey, bila datang ke tempat ni kena pakai pakaian ni. Dia ada etika pakaian dia. So kita ni janganlah ikut kepala kita. Suka hati aku lah aku nak pakai pakaian apa. Kan? Pergi kerja pakai kain pelikat. Kan? Kain pelikat dengan singlet. Boleh tak? Tak boleh. Kan? Itu adalah autoriti dah menetapkan bahawa pakaian, etika pakaian untuk bekerja adalah sebegini. Pergi ke kelas sebagai contoh kan. Autoriti telah menetapkan. Boleh faham autoriti ni? Iaitu pihak berkuasa yang menentukan realiti sosial ataupun peraturan di suatu tempat, organisasi dan sebagainya. So kita kena faham lah perkara-perkara tersebut. Kita tak boleh nak ikut kepala kita. Suka hati aku lah. Tak boleh. Dalam konteks tidak formal, walaupun tiada peraturan, tapi ada tanggungjawab sosial dalam bentuk adab dan nilai hormat. Menghormati menjadi panduan perilaku individu. Misalnya apabila menghadiri sebuah majlis kenduri kematian, upacara meminang. Kan? Majlis kenduri bila datang, takkan pakai seluar pendek. Kan? Takkanlah pakai skirt pendek kan? Bila orang meninggal, takkanlah pakai pakaian lepas tu duk gelak ketawa kan? Mana boleh, itu kita kena faham lah kan situasi tersebut kan. Upacara meminang kan, datang, dia ada dia punya etika dan adab ataupun adat resam yang telah ditetapkan dalam sesebuah masyarakat. Okey. Jadi kita kena faham tentang perkara tersebut. Okey. So itu yang ke-8 dan yang terakhir sekali. Okey, sebelum tu apa objektif dia? Objektif dia kita kena untuk memahami peranan etika dan peradaban ni lah. Okey, so tadi Ustaz dah terangkan lah apa takrifan autoriti, apa takrifan harian dan sebagainya. Okey, so last sekali cabaran kelestarian. Macam mana kita nak kekalkan, kan? So
nak kekalkan etika dan peradaban di Malaysia. Okey. So pentinglah untuk kita fahami adat etika dan peradaban ini supaya kita boleh mengekalkan etika dan peradaban ini dalam kehidupan seharian, dan juga kita nak mengekalkan kefahaman tentang tanggungjawab sosial itu. Kan? So penting untuk kita mengekalkan kelestarian etika dan peradaban ini demi negara kita, Malaysia yang tercinta ni lah. Okey? Baik. So Ustaz rasa jelas dekat situ, alhamdulillah. Agak panjang lebar juga Ustaz buat huraian kepada kamu. Okey. Tapi sekurang-kurangnya Ustaz dah selesaikan satu perkara yang penting untuk kamu ketahui, dan Ustaz rasa untuk penerangan kuliah yang pertama itu dah jelas, dan Ustaz nak tunjukkan sedikit tentang tarikh penting, tapi kemudian tarikh penting ini. Okey. Dan untuk itu selesai untuk syarahan kuliah kita yang pertama pada hari ini.